kita nyawa, minjamkan kepada kita nikmat untuk kita teruskan kehidupan kita sekali lagi pada hari ini. Mudah-mudahan kita penuhi hari ini dengan jalan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan itu juga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah redha kepada kita dan juga kita redha Allah sebagai Tuhan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini ingin saya berkongsi dengan ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak sekalian tentang suatu hakikat yang berlaku saban hari di dalam kehidupan kita, yang mungkin kadang-kadang kita sedar atau mungkin kadang-kadang kita lupa, iaitulah tentang malaikat pencatat amal yang selalu hadir dan selalu ada bersama dengan kita. Tujuannya adalah bila kita sebut tentang malaikat pencatat amal ni, kita akan sedar dan kita akan berusaha bersungguh-sungguh untuk memelihara dan menjaga kehidupan kita supaya apa yang dicatat oleh malaikat yang bersama-sama dengan kita itu adalah catatan-catatan baik belaka. Perkara pertama sekali yang kita kena ketahui dan kita kena imani adalah beriman dengan malaikat. Salah satunya malaikat yang mencatat amal kita itu adalah suatu kewajipan sebagai seorang muslim. Tidak boleh tidak, walaupun kita tidak nampak ya, tetapi wajib kita ketahui dan kita beriman bahawa di kiri dan kanan kita itu ada malaikat yang sedang mencatat. Di mana saja kita berada, di rumah, di surau, di masjid, masuk dalam hutan, selam dalam lautan, duduk dalam gua, di atas puncak gunung, di mana sahaja, sama ada tempat tidak baik atau tempat baik, semua malaikat akan turut serta bersama dengan kita. Sebab apa kita beriman? Sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri yang sebut di dalam Quran. Antaranya Allah sebut, iz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Maksud dia, ketika dua malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia, salah seorangnya duduk di sebelah kanan dan salah seorangnya duduk di sebelah kiri, tidak akan ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh kita semua ni melainkan ada dekatnya malaikat yang selalu hadir dan mencatat. Imam Ibnu Jabir At-Tabari dia meriwayatkan dalam tafsirnya tentang kata-kata Mujahid bin Jabr. Mujahid bin Jabr ni seorang pakar tafsir di kalangan tabi'in. Tuan tahu golongan tabi'in ni duduk di mana? Dia duduk di selepas zaman para sahabat. Salah seorang daripada mereka namanya Mujahid bin Jabr, dia adalah tokoh tafsir pada zaman tabi'in itu. Maka dia sebut bersama-sama dengan manusia itu confirm ada dua malaikat. Maknanya bukan dua malaikat nak jaga semua manusia, tidak. Setiap manusia tu sudah dibekalkan, diberikan dua malaikat. Adapun malaikat yang berada di sebelah kanan itu mencatat segala kebaikan, segala pahala yang kita buat, dan sebelah kiri itu mencatat segala keburukan. Dan kita pun ketahui hakikat benda ni. Kedua-dua malaikat ini tekun melakukan kerja dia, walaupun catatan yang terkecil sekalipun
yang diucapkan oleh manusia atau perbuatan yang kecil sekalipun dilakukan oleh manusia sepanjang hari itu. Lidah kita sebut tu ditulis oleh malaikat. Benda kecil je, tapi itu dicatat oleh malaikat. Tuan-tuan pernah tengok Hansard Parlimen? Dia punya catatan tu Masya Allah, detail. Tepuk meja pun ditulis di dalam Hansard Parlimen tu. Betul tak saya sebut? Tapi malaikat yang mencatat amal tu tulis detail lagi. Berapa kali ditepuk pun boleh tahu. Kuat mana tepuk pun boleh tahu. Lagi detail. Tujuan apa ditepuk pun bagi tahu. Tepuk nak bangkang ke, tepuk setuju ke, tepuk perli ke, kita duk senyum dekat orang. Senyum tu boleh macam-macam maksud. Senyum kamu memang nak bermanis muka dengan orang pun malaikat tahu. Senyum nak perli sebab orang tu tersilap sekian-sekian pun malaikat tahu. Detail sebegitu ditulis oleh malaikat. Bila mai waktu petang, kita ni waktu subuh. Bila mai petang lagi, malaikat akan catat, malaikat yang mencatat tu akan tutup buku kita, catatan kita itu pada hari itu, dan naik ke langit. Kenapa naik ke langit? Untuk melaporkan kepada Allah apa yang kita buat sepanjang daripada subuh kita sampai asar kita. Dan tugas bila asar nanti malaikat naik diganti oleh dua malaikat yang lain yang shift dia daripada asar sampai ke subuh hari ini. Ni time kita sembahyang subuh tadi itu time pertukaran malaikat yang mencatat amal kita. Petang lagi asar, itu time pertukaran sekali lagi malaikat yang mencatat amal kita. Siapa bagi tahu ni? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Saling bertukar ganti kepada kamu para malaikat pada malam hari dan pada malaikat pada waktu siang. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Depa ni jumpa bila? Jumpa time solat asar dan solat subuh dan solat asar. Itu time depa duk berselisih, berjumpa, yang malaikat pencatat amal kita ni. Summa ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi. Kemudian malaikat yang duduk bersama dengan kita ni daripada asar semalam sampai ke subuh tadi ni naik ke langit, lalu ditanya oleh Allah. Allah ni tahu, Allah ni maha mengetahui kita ni buat apa, tapi Allah saja tanya kepada malaikat sebagai satu proses peradilan kepada manusia. Allah tanya, apa yang hamba ku buat time kamu tinggalkan dia? Maknanya tukar shift tadi ni, apa hamba kamu buat? Fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Masa kami tinggalkan hamba-Mu itu, dia tengah semayang. Ni mujuk ni, kita bangun semayang, laporan sampai kepada Allah. Masa malaikat duk tinggalkan kita ni, sampai laporan, ya Allah, hamba-Mu tengah semayang masa kami tinggalkan dia. Dan kami mai semalam pun hamba-Mu tengah semayang asar. Bayangkan tuan-tuan, kalau perangai sebahagian manusia bangun pukul 9 pagi, 10 pagi, rasa-rasa laporan apa sampai kepada Allah? Ya Allah, masa kami tinggalkan dia tengah berdengkok sedap lagi tidur. Malu kita sampai macam tu laporan kepada Allah. Sebab tu kena jaga sembahyang, tuan-tuan. Banyak hadis. Hadis tadi hadis yang sahih riwayat Bukhari, dan juga hadis sahih riwayat Muslim.
Dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga menceritakan malaikat-malaikat yang duk catat amal kita ini sangat sayang, sangat cinta kepada kita ni. Dia duduk dengan kita sepanjang tahun, sepanjang hidup kita. Dia adalah orang yang makhluk yang sangat rapat, seolah-olah menjadi kawan karib kita lah. Kawan karib kita pun tak duduk dengan kita 24 jam, tuan-tuan. Tak tidur dengan kita, tak makan dengan kita, tak pergi ke mana-mana dengan kita sangat. Tapi ni ada kiri kanan tu duduk sepanjang hayat dengan kita. Dan mereka sangat cinta kepada manusia. Mereka suka kalau orang yang mereka duduk tu, mereka duduk dengan satu orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sukanya mereka sampai bukan satu kebaikan yang mereka catat, satu kebaikan yang kita buat itu mereka catat 10 kebaikan. Dan hadis-hadis yang cerita tentang tu sangat banyak, terutama di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Salah satunya ni yang tadi kita buat ni, apa dia? Kita mai ke masjid. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza tatahhara ar-rajul summa marra ila masjid." Bila satu orang manusia dia sudah bersuci di rumah, dah bersih tubuh badan dia daripada najis, dia sudah angkat hadas dia bersuci di rumah, kemudian dia berjalan mai ke masjid, fayar'as salah, untuk tunggu time semayang. Maknanya apa? Mai awal sikit, sebelum masuk waktu tu mai dah. Katabalahu katibuh atau katabahu bi kulli khutwatin yakhtuha ila al-masjid 10 hasanat. Maka malaikat yang mencatat bagi dia 10 kebaikan bagi setiap langkah dia. Kita kira tak berapa langkah kita mai ke masjid? Kita, hak kita buat pun kita tak kira. Malaikat kira berapa langkah kita mai ke masjid. Selangkah 10 pahala duk catat untuk kita. Wal qa'idu fihi yar'ali salati kal qanit. Orang yang duduk tunggu waktu semayang tu sudah tercatat baginya seperti seorang yang tengah semayang. Tunggu tu saja pahala semayang berjalan dah. Walaupun tak semayang lagi, duk tunggu saja pahala semayang berjalan dah. Duk catat dah, malaikat catat, tak berhenti ni. Wa yuktabu minal musallina min haitsu yakhruju min baiti hatta yarji'a ilayhi. Dan dia terus dicatat. Malaikat tak berhenti duk catat ni. Kita duk tunggu semayang, masuk waktu kita semayang sunat, habis semayang sunat, kita semayang fardu, habis semayang fardu kita tunggu lagi duk dengar kuliah ilmu, habis kuliah ilmu kita tambah zikir, baca Quran apa semua lagi, sampailah kita balik ke rumah esok. Sagi ni kita balik ke rumah. Sepanjang itulah dicatat kebaikan. Macam kita duduk semayang sampai kita tiba di depan pintu rumah tu. Satu, yang kata malaikat suka catat amal manusia ni sampai macam tu sekali. Kita nak masuk bulan Ramadan ni, kita duk target dah, kalau boleh aku dalam bulan Ramadan ni duk khatam Quran. Kita duk baca dah Quran, tapi nak pi laju tak boleh. Kadang 3 bulan, kadang 6 bulan baru khatam, kadang setahun khatam. Nak masuk bulan Ramadan, dia main satu semangat. Dia kata dalam bulan Ramadan ni kalau boleh aku nak target bagi khatam. Tuan-tuan, kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau satu orang manusia boleh mengkhatamkan Quran, ni bukan jenis khatam yang ramai-ramai tu, seorang ambil satu juzuk, orang lain ambil juzuk lain, juzuk kedua, sampai 30 orang 30 juzuk khatam. Tak. Yang ni maknanya dia daripada bismillah di surah Al-Fatihah tu sampai hujung surah An-Nas, dia tapau seorang dia baca. Maknanya dia mengkhatamkan Quran seorang diri dia. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, malaikat
pergi kepada dia, cium kening dia. Sebut malaikat sayang sangat dekat orang yang dia jaga ni. Malaikat pergi cium kening dia. Bahkan tuan-tuan, time kita tak sedar pun, kita nak tidur. Semalam kita nak tidur. Bila mai je ke tempat tidur, ada dua makhluk akan datang. Satu malaikat, satu syaitan. Kata Nabi SAW, hadis ini riwayat Ibn Khuzaimah, riwayat Ibn Hibban, bab adab tidur. Kalau satu orang dia dah mengantuk, dia dah landing di tempat tidur dia, akan mai dua makhluk, malaikat dan syaitan. Bertengkar dua ni, merebut hak nak jaga. Siapa yang nak jaga orang ni masa dia tidur? Maka malaikat akan berkata, tutup amalmu dengan kebaikan. Kita nak tidur ni, last apa amal kebaikan kita buat. Bila kita buat satu amal kebaikan, malaikat akan jaga kita. Syaitan pula dia duk bisik kat kita, tutup amalmu dengan keburukan. Buat satu kejahatan, maka sepanjang malam itulah syaitan yang duduk dengan dia. Maka kata baginda, kalaulah satu orang sebut saja nama Allah sebagai yang terakhir dalam hayat dia hari itu, dalam hidup dia hari itu, sebelum dia tidur, maka malaikat akan jaga dia sampai pagi. Dalam hadis yang riwayat yang lain, kalau satu orang dia berwuduk sebelum tidur, maka malaikat akan mendampinginya sehingga masuk ke dalam baju dia. Maknanya apa? Malaikat akan betul-betul jaga kita, akan bersama dengan kita, akan mendoakan kita sepanjang kita duduk tidur tu, kalau kita ambil wuduk sebelum tidur. Bahkan tambah Nabi lagi, apabila seseorang hamba itu membolak-balikkan diri dia. Kita ni tidur tak ada lah keras kejung gitu. Nah, sekali angkat tangan sikit, sekali goyang apa, kaki gerak ke sana sikit, badan dia beralih apa semua. Setiap kali tubuh badan kita beralih, malaikat akan mendoakan. Malaikat yang ada dengan kita tu mendoakan kita, ya Allah, hamba-Mu ini tidur dalam keadaan bersuci, maka ampunkanlah dia. Ampunkanlah dia, ya Allah. Macam tu punya malaikat jaga kita, sayang kat kita. Bukan saja time kita duk bercelik jaga ni, bahkan time kita tutup mata tidur, kita pun tak sedar kita buat apa, malaikat terus menjaga dan mendoakan kita. Punya sayangnya malaikat yang duk bersama dengan kita ni. Macam tu cinta dia malaikat, suka kepada amal kebaikan manusia. Bahkan tuan-tuan, kita tengah sihat, kita duk buat amal ni, boleh mai ke masjid, menjadi rutin kehidupan kita mai ke masjid. Satu hari kena stroke, contoh, tak sihat ke apa ke, demam sakit, tak boleh mai ke masjid, tapi hati tu nak pergi ke masjid. Maka malaikat terus akan mencatatkan amal kita macam kita duk mai sebagaimana rutin harian kita. Kita suka baca Quran, setiap hari kita baca Quran. Satu hari tu sakit gigi, tak boleh nak buka mulut pun tak boleh, buka je sakit. Tapi malaikat terus mencatat sebagaimana rutin kita membaca Quran tu, macam kita tak sakit. Itulah yang disabdakan oleh Nabi SAW, iza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kalau seorang manusia, seseorang hamba itu sakit ataupun musafir, dituliskan untuk dia satu pahala ibadah yang dia menjadi rutin, yang menjadi kebiasaan yang dia buat ketika dia sihat dan juga ketika dia tidak musafir. Kita musafir jauh, kita dah biasa bangun tahajud, tapi musafir jauh, tak sempat nak buat, atau keletihan sangat, terlena, tertidur, tapi hati tu nak buat sebagaimana rutin, tapi letih sangat, terlena, bangun-bangun dah subuh lah. Malaikat terus mencatat macam kita buat. Dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah,
kena ingat suatu perkara. Tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk para malaikat daripada melihat orang yang dia jaga tu buat maksiat kepada Allah. Itulah benda yang paling dia tak mau tengok, paling menyakitkan dia, paling dia tak suka. Tetapi dalam tak suka tu, malaikat dia tak adalah catat gandaan dosa kita 10, 70 kali ganda dosa, tak ada. Dia tetap mencatatkan satu dosa, satu perbuatan maksiat dengan satu dosa. Tidak digandakan dosa tersebut. Bahkan sebelum seseorang itu nak buat maksiat, timbul di hati dia niat dia nak buat maksiat tersebut, niat dia nak buat kejahatan, malaikat buat apa tuan-tuan? Malaikat dah sedar dah. Kita niat saja, malaikat dah tahu dah. Macam mana malaikat tahu? Akan dijadikan tanda oleh Allah, keluar satu bauan yang akan mengganggu malaikat di kiri kanan dia. Bauan yang busuk, menyebabkan malaikat tahu dia ni, orang yang dia jaga ni tengah niat buruk, tengah niat jahat. Lalu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Muslim, hadis sahih, bila seorang itu niat nak buat jahat, malaikat lapor kepada Allah, ya Allah, hamba-Mu ini dia nak buat keburukan, dia nak buat kejahatan. Maka Allah perintahkan kepada malaikat itu, dia kata, perhati dia, awasi dia. Kalau dia buat, maka tulis bagi dia satu sahaja dosa. Tapi kalau dia cancel, dia tak buat keburukan itu, maksiat yang dia niatkan itu dia tak buat kerana dia rasa takut kepada aku, maka tuliskan bagi dia satu kebaikan, satu pahala yang sempurna. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, di dalam Quran Allah sebut malaikat ini sebagai hamba-hamba dia yang mulia, kiraman katibin. Allah sebut dalam surah Infitar ayat 9 sampai 11. Allah berfirman, maksudnya sesungguhnya bagi kamu itu ada malaikat-malaikat yang mengawasi. Kiraman katibin, kiraman maknanya yang mulia, katibin yang mencatat. Bila Allah Ta'ala memuliakan dua malaikat ni, kita bagaimana? Adakah kita memuliakan malaikat ada bersama dengan kita? Bagaimana Allah memuliakan mereka? Kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi SAW, kita akan jumpa banyak saranan untuk bersikap memuliakan malaikat ni. Antaranya Nabi sebut, iza qama ahadukum ila salah fala yabsuq amamah fa innama yunajillah ma dama fi musalla wala an yaminih fa inna an yaminih malakan. Bila seseorang itu berdiri untuk sembahyang, maka jangan meludah ke depan kerana dia sedang bermunajat kepada Allah, dan jangan pula meludah ke sebelah kanan kerana di sana ada malaikat. Hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi seboleh mungkin kita kena sedar kehadiran dua malaikat yang berada di kiri kanan kita. Jadi kita masih ada rasa untuk menghormati, ada rasa segan. Macam mana kita duduk ramai-ramai ni, kita segan nak buat jahat. Tuan-tuan, kalau satu orang yang alim duduk depan kita, kita berani nak cakap kotor dengan dia? Kita tak berani, kita segan dengan dia. Kalau satu orang ahli ibadah duduk dengan kita, kita berani nak pakai sunat pendek, tunjuk tayang itu, kita segan, malu. Malu. Begitu juga bila malaikat yang Allah muliakan sebenarnya duduk di depan kita, duduk kiri kanan kita, nampak apa yang kita buat. Yang kanan duduk perhati kita, yang kiri duduk perhati kita. Jadi kita dituntut untuk rasa segan dengan mereka.
Kerana kalau kita buat satu dosa, malaikat-malaikat ni akan segera menjauhi kita, lari jauh daripada kita. Itulah yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tirmizi, "Iza kazabal 'abdu taba'ada 'anhu al-malaku milan min natni ma ja'a bih." Bila seorang hamba tu dia bercakap bohong, dia tak kisahlah buat dosa apa sekalipun, dosa mulut ke, dosa mata ke, dosa tangan, dosa kaki, dosa apa sekalipun dia buat. Tapi dalam hadis ini Nabi bagi satu contoh, kazaba, bohong, maka kedua-dua malaikat itu akan menjauh daripada dia sebanyak satu batu, kerana bau busuk yang diakibatkan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia tersebut. Lari mereka tak suka. Bila kalau tengok kehidupan para sahabat pun, depa perlakuan mereka seolah-olah malaikat itu berada dengan mereka. Memang hakikatnya memang ada, tapi seolah-olah nampak depan mata mereka ni. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari rahimahullah, contohnya lah, dia sering menutup aurat dia walaupun di saat mandi sekalipun, di tempat yang tertutup. Kerana apa? Sedar malaikat ada yang memerhatikan. Ada sebahagian para sahabat ni, mereka berkesempatan untuk melihat malaikat masa hidup melihat malaikat ni sebagai karamah daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang daripada dia ialah Imran bin Husain daripada Basrah. Diriwayatkan Imran bin Husain ni, dia melihat, bahkan boleh bercakap dengan malaikat pencatat amal dia masa dia hidup. Tapi kita boleh tak? Boleh tak? Kita boleh, tuan-tuan. Al-Hafiz Ibn Nu'aim Al-Isfahani dalam kitab dia Hilyatul Awliya, dia meriwayatkan ucapan Wuhaib bin Ward. Wuhaib bin Ward ni seorang tokoh hadis zaman kedua hijrah. Dia dengar, dia kata, saya mendengar bahawa setiap orang yang akan meninggal dunia, maka kedua-dua malaikat yang duk catat amal kita sepanjang hidup kita itu akan menampakkan, akan menzahirkan diri dia kepada kita. Boleh nak tengok time sakaratul maut. Bukan time kita duduk biasa ni cakap kanan, cakap dengan siapa ni, cakap dengan malaikat aku. Tak pernah jumpa lagi lah orang lagu tu. Tapi kita ni boleh tengok bila time nak meninggal dah tu. Maka malaikat yang mencatat amal kita ni sepanjang hayat kita, dia akan menzahirkan diri dia. Kalau seseorang hamba tu taat kepada Allah ketika saat hidup dia, maka malaikat tu pi kepada dia, ucap terima kasih kat dia. Terima kasihlah banyak-banyak, engkau ni merupakan sahabat kami yang baik. Dia cakap kita ni sahabat dia yang baik. Pasal apa? Dia suka tengok kita buat kebaikan. Betapa banyak tempat-tempat yang baik kamu bawa kami pergi. Kita pergi ke tempat baik ni, tempat majlis ilmu, tempat apa nak beribadat, majlis-majlis bacaan Quran, majlis memperingati tentang hadis, majlis yang mengeratkan silaturahim. Itu tempat yang baik-baik. Malaikat dah sebut nanti betapa banyak tempat baik yang kamu bawa kami pergi kepada dia, dan betapa banyak ucapan yang kamu ucap ni yang kami dengar dia. Ucapan kamu adalah baik belaka. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas kebaikan kamu ini sebanyak-banyaknya. Itu buah last sebelum kita berpisah dengan nyawa kita, didoakan oleh malaikat yang berada di kiri kanan kita tu. Tuan-tuan, dia nak mati ni, dia tak boleh nak buat apa dah, amal apa tak boleh buat. Tapi bila dengar malaikat ni doakan kita, lega.
Lega tuan-tuan. Mati pun boleh renyah, senyum. Tapi tuan-tuan, kalau seseorang itu dia hamba yang tidak baik semasa hayat dia pun boleh nampak malaikat. Cuma malaikat yang main kepada dia tu akan berkata-kata benda yang tak sedap dia dengar. Malaikat akan kata apa? Semoga Allah jauhkan kebaikan daripada kamu. Nak mati ni tuan-tuan, malaikat pula pergi tambah. Dia macam luka kita ni, pergi tabuk garam ni, lagi pedih. Malaikat pula berkata semoga kamu tak dapat kebaikan apa-apa. Betapa banyak tempat buruk yang kamu bawa kami. Masa hayat dah bawa pergi kelab malam, bawa pergi karaoke dangdut, apa, campur lelaki perempuan. Tak pernah bawa mai ke masjid ke surau. Bawa tempat buruk-buruk. Mereka nanti kata apa? Betapa banyak tempat buruk yang kamu bawa kami pergi ni. Dan betapa banyak ucapan buruk yang kamu perdengarkan kepada kami. Duk dengar ni benda tak elok ya. Dah mengumpat, dah fitnah, maki hamun. Duk dengar benda tak elok ya. Buat benda tak elok, ucapan pun benda tak elok. Macam tu depa, malaikat ni ulang balik apa yang kita buat. Dia buat conclusion terus apa yang kita buat atas dunia ni. Semoga Allah tak balas kebaikan kepada kamu. Dia macam satu panah ke hati kita ni bila didoakan malaikat begitu. Kata Wuhaib bin Warad lagi, itulah sebabnya kita melihat mata orang yang nazak ni terangkat naik. Pasal apa? Nampak malaikat ada mai tu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menjalani kehidupan kita sebaik-baiknya, supaya apa? Supaya apa yang dicatat oleh dua malaikat yang bersama-sama dengan kita setiap saat, setiap masa itu suka dengan kita, mencintai kita, bahkan mendoakan kita daripada kita hidup sampailah kita nak bertemu dengan ajal dan berjumpa dengan Allah, masih didoakan oleh malaikat. Maka layanlah malaikat itu dengan cara kita mentaati Allah, supaya malaikat itu sayang dan cinta kepada kita. Ingat, kalau perbuatan buruk yang kita buat, kedua-dua malaikat itu terasa kita sedang menyakiti mereka, kita sedang buat tak elok kepada mereka. Maka takut-takut dan bimbang saat kita nak berjumpa dengan Allah, para malaikat ini pula mencerca kita. Itu yang kita sangat-sangat bimbangkan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini memberikan satu pertimbangan agar kita menjalani kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya, bersama-sama dengan malaikat yang berada di tubuh badan masing-masing, yang sedang mencatat dan memerhatikan kita setiap masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.